Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi insyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hari ini kita sekali lagi atau kita sambung, ulang dan sambung, iaitulah dari surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat surah Al-Baqarah 282 maka surat 48. Kita baca daripada ataslah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi kita merafakkan rasa syukur kita, puji kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha Perkasa. Dialah Allah yang memiliki segala kekuasaan, kekayaan, keagungan, ketinggian, dan segala makhluk ini tunduk dan patuh ataupun tertakluk kepada kekuasaan dan kehendaknya. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita nak sambung bacaan kita tentang ayat yang kita baca.
Dan inilah ilmu yang kita nak ambil daripada Al-Quran. Kita baca ni bukan kita nak tunjuk kita ni pandai, tidak. Bahkan kita baca ni sebab kita tak pandai. Dan kita mengharapkan dengan bacaan kita ni kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Kerana maksud daripada Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa dalam kehidupannya beragama, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam semua aspek kehidupan dia. Jadi mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita, Allah merezekikan kepada kita kenikmatan ini secara berterusan. Sebab kalau kita kira Allah ni hidayah pun dia bagi kepada siapa yang dia kehendaki dan bukan semua orang dapat. Semalam ada orang tanya saya duk sembang. Dia kata kenapa? Boleh ke orang dia percaya tak kita ni orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk syurga. Cuma ada dia kata kita bila dia duduk ada banyak dia hidup ulang-alik ke UK. Dia kata apa? Orang tanya di mana keadilan Allah di saat orang yang dilahirkan dalam keadaan dalam keluarga kafir, membesar dalam kekufuran, mati dalam kufur, lalu akhirnya dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang bertanya-tanya begitu. Saya pun nak tanya payah juga nak jawab. Bila kita rujuk tulisan, ialah banyaknya jawapan tu untuk memuaskan hati kita sebagai orang yang beriman dah. Yang tak beriman mungkin payah lagi dia terima sebab dia rasa dia dilahirkan macam tu. Dan by statistik, majoriti orang yang lahir dalam keluarga yang sesebuah keluarga akan mengikut agama dia. Jadi bila kita tengok pertama sekali hidayah ni dia Allah bagi kepada sesiapa. Sebelum daripada kita bincang tu, pertama kita kena letak satu kaedah, Allah ni maha adil. Allah maha adil, dia tidak akan menzalimi sesiapa pun dan dia mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Bererti walaupun Allah takdirkan kepada seseorang itu lahir dalam sebuah keluarga yang non-Muslim, akan ada waktunya Allah akan tunjukkan kepada dia jalan kepada agama, sama ada dia nak ataupun tidak sahaja. Sebab Allah Ta'ala kata wahadainahun najdain, kami ni bagi manusia kami tunjuk dua jalan. Jalan baik pun Allah tunjuk, jalan tak baik pun Allah Ta'ala tunjuk. Sehingga Allah Ta'ala kata inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura, kami akan tunjukkan jalan, sama ada orang tu nak beriman menjadi orang bersyukur ataupun menjadi orang yang kufur. Kita berjawab gitu, dia kata tak apalah tu ayat Quran. Tapi ayat Quran tu kita je faham, orang kafir dia tak faham. Nah, kita memang beriman Allah tak akan menzalimi manusia. Keadilan Allah tu saya pun fikir macam mana tu, fikir tak jumpa lagi jawapan. Tapi pagi tadi dia tengah-tengah dia fikir, sampai pagi tadi bangun tidur duk mikir. Bila orang tanya ni kita pun jadi mikir. Tapi bagus juga soalan tu, biar kita ada jawapan. Dia fikir pagi tadi dia telitah, dia kata kenapa kita tanya keadilan Allah dalam soal hidayah, seolah-olah Allah tidak adil apabila melahirkan seorang itu dalam keluarga yang non-Muslim. Padahal dari satu sudut yang lain, kita duk tengok Allah je adil, Allah lagi. Kita tu orang kafir tu dia dah makan banyak, nyawa dia Tuhan bagi, harta dia Tuhan bagi, makanan dia Tuhan bagi. Tak terfikirkah dia bahawa dia nak mensyukuri Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu kepada dia? Jadi kita nak takwil ketuhanan Allah, sedangkan kezaliman manusia tu seolah-olah kita nak bela orang jahat. Kita Allah ni dia memberi dengan rahmat kasih sayang.
Tapi bila dia mengazab, dia tidak akan zalim, dia akan mengazab dengan keadilan. Satu. Yang kedua, kita dah fikir lagi, jangan duk tanya bab hidayah, bab rezeki. Kenapa kita tak kata tak adil Allah lahirkan seseorang tu dalam keluarga yang miskin? Sebab apa? Sebab lahirnya seseorang pada sesuatu keluarga bukan asbabnya hidup dia nak kena begitu. Ada tak orang lahir dalam keluarga miskin, hujung hidup dia jadi kaya? Ada tak orang yang lahir dari kaya, hujung hidup dia jadi miskin? Ada tak orang yang lahir dalam keluarga Islam, hujung hidup dia jadi murtad? Ada tak orang yang hidup lahir dalam keluarga kafir, hujung hidup dia jadi Islam? Ada. So, kita hanya fokus bab keadilan di sini, sedang bab rezeki kita tak tahu. Sebab kita tahu kita nak kena cari rezeki, kita nak cari itu gini, sehingga kita menghabiskan umur hidup kita untuk cari rezeki. Sedangkan Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, sebagaimana dia juga memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Tapi kita duk sibuk bab rezeki, seolah-olah kita yang menentukan rezeki. Bab hidayah pun nak pandang pula, kita kata Tuhan tak bagi hidayah kat aku. Betul tak? Bab rezeki ni Allah dah tetapkan rezeki siapa yang dia ni lahir mana. Tapi walaupun kita lahir dalam keluarga miskin, kita struggle, berjuang, cari rezeki, bahawa kita tahu ada asbab untuk rezeki itu datang. Usaha punya usaha, padahal tentu dah tak mengubah dah rezeki tu banyak tu ya. Rezeki kita boleh terima konsep tu. Allah ni dia tidak zalim bab tu. Tapi mari bab hidayah dan mutaiz. Ni non-muslim dia duk fikir lagu tu. Jadi jawapan kita bahawa Allah Maha Adil. Sebagaimana Allah bagi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, Allah juga bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah pasti memberikan satu sebab untuk orang tu beriman kepada Allah. Andai kata, Ustaz, andai kata memang tak sampai hidayah tu kat dia. Istilah tak sampai hidayah ni ada dua. Pertama, keterangan tu dah sampai kepada dia, tapi dia tidak memeluk Islam, tak mendapat hidayah petunjuk tu. Orang ni diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah datang kepadanya hujjah. Rasul dah datang kepada dia, ayat Quran dia biasa dengar, diberikan kepadanya, fitrah pun ada, tak beriman juga, maka dia diazab. Ada satu kategori manusia yang memang orang sebut sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah ni ada satu hadis, kalau tiba-tiba orang tu dia pekak, dia memang tak pernah dengar, sebab dia pekak, ada keuzuran yang menghalang, orang panggil Quran tu datang kepada dia. Atau dia bodoh, sejak lahir dia bodoh, dia tak faham apa. Atau dia pun kita kata okey lah dia tak tahu apa, dia tak boleh mikir. So orang begini akan ada keuzuran dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keuzuran tu sebagai satu bonus untuk dia di alam akhirat. Kita hak cukup sempurna syarat ni, hak ni kita tak tahu nak jawab lagu mana. Ni ada seorang budak buta, seorang hafiz Quran, yang pernah kita tengok dalam video. Dia ni baca Quran, hafal Quran gini. Orang dia tanya dia, apakah kamu tak pernah minta dengan Allah untuk kembalikan penglihatanmu? Dia kata, tak, aku minta banyak kebaikan, tapi aku tak minta untuk Allah kembalikan penglihatanku. Orang tanya dia, kenapa? Dia kata, supaya aku nak simpan keuzuran ni apabila aku kembali ke hadapan Allah. Supaya aku boleh bagi tahu kepada Allah, ya Allah, aku dah uzur di dunia, maka permudahkanlah urusanku di akhirat. Ini antara perkara keadilan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca macam tu, bertambahlah keimanan kita bahawa Allah tu Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi kita ni, hijau kita, kalau Allah dah bagi petunjuk hidayah kepada kita, alhamdulillah, hargai nikmat ini, dan kita berusaha untuk menambahkan lagi kefahaman kita tentang agama kita.
Agama ni bukan benda macam saya sebut sebelum ni, bukan pasukan, bukan rumah sukan kita boleh pilih nak duduk mana-mana, bukan parti politik yang kita suka-suka nak undi. Agama ni adalah soal hidup mati, soal syurga neraka. Betul pegangan agama kita menyembah Tuhan yang benar, insya-Allah kita bahagia di akhirat. Kerana kebahagiaan akhirat hanya ada pada satu saja, iaitulah orang itu beriman kepada Allah. Soal dia tak dapat hidayah di dunia, itu urusan Allah. Allah pasti adil. Alasan yang kita tak tahu. Kenapa dia terlahir sebagai keluarga non-Muslim, Allah Maha tahu. Allah Maha adil. Pasti Allah jadikan sebab. Kalau dia tak dapat hidayah juga, dakwah tak sampai sebab dia petekok, buta, bisu dan sebagainya, ada keuzuran. Tapi kalau dia boleh dengar, boleh lihat hidayah Quran sampai kepada Nabi, sampai kepada dia dengar Islam, maka itu besar alasan dia dan besar bagi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata Maliki Yaumiddin, dialah pemilik hari pembalasan. Tak ada yang lain memilikinya melainkan Allah. Jadi sebab tu kita ni belajar bukan kita nak tunjuk kita pandai tak. Pertama, antara maksud kita belajar ialah kita nak mengangkat kejahilan daripada diri kita. Banyak lagi orang kita tak tahu. Yang kedua, kita belajar agar kita lebih tahu macam mana nak dah cari jalan sampai kepada rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana rahmat dan redha tu ada jalan dia. Bukan hanya seorang tu berhujah Allah Maha luas rahmatnya, lalu buatlah apa saja pasti kamu diampuni. Macam orang Kristian, buatlah apa saja, Jesus dah datang, dia dah sacrifice untuk kamu, dosa kamu sudah ditebus. Buat dosa, hari Ahad pergi kat gereja, pergi kat confession room, ngaku, habis dosa. Tak. Rahmat Allah tu luas, tapi ada jalan. Keampunan Allah tu luas, ada jalan. Jadi kita belajar untuk lebih dekat dengan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar untuk kita angkat kejahilan kita. Banyak benda kita tak tahu. Kita belajar supaya kita nak cari jalan yang benar mendapat rahmat dan redha. Kita belajar sebab kita nak dapat pahala dan darjat kedudukan orang yang berilmu. Kerana Allah akan angkat kedudukan orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Kata Allah dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita belajar ni supaya Allah juga redha kepada kita dan kita mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua tu bermula dengan niat yang ikhlas. Kita buat semua ni kerana Allah tidak redha. Ilmu ni dicari kerana dunia. Siapa yang mencari ilmu mengharapkan dunia, maka dia tidak akan dapat cium haruman syurga. Wal'iyadzubillah. Kita minta berlindung daripada niat yang tidak ikhlas. Sebab tu orang panggil jagalah diri kita semua. Jagalah niat kita, doalah sama-sama kita semua ni, dan senantiasa kita minta dengan Allah biar kita ni datang untuk belajar ikhlas kerana Allah. Allah bagi kepada kita kefahaman dan besarnya nilai ilmu Nabi SAW, ataupun Allah tak pernah ajar Nabi dia untuk berdoa untuk tambah sesuatu, melainkan minta untuk tambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala kata wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi tak minta tambah harta, Nabi tak minta tambah apa, tambah kekayaan, tambah kereta, tambah rumah, tak. Nabi minta tambah ilmu. Jadi ini memberikan kepada kita nikmat hidayah besar nikmat hidayah ni. Kita pakak-pakaklah jadi orang yang duduk dalam panggil landasan ilmu, sama ada di pihak yang belajar
ataupun di pihak yang mengajar. Dua-dua ni tak tahu siapa lebih siapa kurang. Pasal kita hanya menjadi asbab berlangsungnya majlis ilmu. Kita pakat-pakat tumpang, bukan hak saya, bukan hak tuan-tuan, bukan. Ilmu ni milik Allah. Hak mari mengajar pun tumpang ilmu Allah, hak mari dengar pun tumpang ilmu Allah. Antara hak mendengar dengan hak mengajar belum tentu siapa lebih siapa kurang. Ada orang yang mengajar, dia dulu dihumban dalam azab api neraka, wal'iyazubillah. Ada orang mengajar, dia bergelumang dalam api neraka dengan menyeret usus perutnya, wal'iyazubillah. Kita tak tahu. Jadi kita ni menumpang keberkatan ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Jadi semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kebaikan itu. Mudah-mudahan, doalah agar kita semua ni kekal dalam hidayah petunjuk. Bukan siapa-siapa. Orang tu lahir sebagai orang jahil belaka, kita ni. Allah bagi wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala kata dia keluarkan kamu daripada perut ibu kamu ni tak tahu apa. Mu anak ustaz ko, mu anak tok imam ko, mu anak ulama ko, mu anak cleaner ko, mu anak hamba ko, mu anak siapa pun. Bila keluar daripada perut ibu, status dia sama, la ta'lamuna syai'a. Mu tak tahu belaka. Yang tak ajarkan kepada kamu nikmat ilmu, hidayah ni siapa? Allah. Sebab tu kita kata kita ni menumpang ilmu Allah. Semoga Allah Ta'ala merezekikan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita kepada ayat yang panjang yang kita baca semalam. Cerita berakhir malam pada ayat falyaktub wal yumli lilladhi alaihi alhaqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Maka hendaklah yang tulis dan rancang apa yang benar nak ditulis. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sembunyikan sesuatu. Baik, kewajipan menulis ni pada siapa? Orang yang berhutang ke pemberi hutang? Pemberi hutang ke penerima hutang? Ya. Siapa kena tulis sebenarnya? Kalau tulis dua-dua bagus Tapi siapa yang lebih patut tulis? Orang yang memberi. Sudah dah lah. Kalau tengok dalam tafsir Pimpinan Rahman ni, hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang dengan jelas. Orang yang berhutang sebab dia lebih takut sebenarnya. Kalau benda ni tiba-tiba berlaku sesuatu, tak bayar apa-apanya, siapa yang paling besar mudarat dia? Orang yang pemberi hutang, dia tak ada duit lah, orang tak bayar hutang dia je. Tapi mudarat lebih besar ialah orang yang berhutang yang tak bayar hutang. Dia ni kalau mati syahid pun tak boleh masuk syurga. Betul tak? Orang berhutang ni kalau dia mati syahid sekali pun sebab ada hutang, tak boleh masuk syurga. Jadi kewajipan siapa yang lebih utama? Orang yang berhutang tu, dia kena ada rasa tanggungjawab. Tak boleh ni, aku nak kena bayar. Kalau aku tak tulis, aku lupa. Nanti aku lupa nak bayar macam mana. Dia lebih utama daripada yang memberi hutang. Tapi banyakkannya hak bagi hutang ni, dia bila dapat duit lupa dah hutang dia. Masa mula-mula nak dapat tu kan, dia panggil macam-macam dia. Bila dah dapat sunyi buat musuh pula dah. Allahu Akbar. Dia sebenarnya benda ni kan ujian Allah. Kita dah sebut semalam, bab hutang ni memang ada klausa bagi darurat, keperluan. Tapi dia juga ada kebaikan bagi orang yang memberi hutang. Dia dapat pahala sedekah setiap hari yang dia bagi
sama dengan pahala hutang dia. Kalau sampai tempoh tak bayar, dapat 2 kali ganda, double. Kita dah baca dah sebelum daripada ni. Itu bahagian pemberi hutang, dapat pahala. Penerima hutang ni, dia yang tukang hutang ni, patutnya menjadi kewajipan kepada dia, orang dah tolong untuk bayar hutang. Tapi dia buat dono gitu. Kadang jadi macam minta hutang ni, minta sedekah jadi. Itu. Jadi kita katakan dalam ayat Quran, Allah Ta'ala kata falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqq. Orang yang patut tulis ni ialah orang yang berhutang. Sebab dia yang lebih takut patutnya. Aku takut daripada transaksi hutang tu, dia yang lebih takut kalau tiba-tiba ada baki yang dia tak bayar. Kalau sebaiknya dia tulis, bagi salinan kepada tu, buat 2 kopi, 1 kopi kat dia, 1 kopi kat. Kemudian dalam ayat seterusnya, kalau dia tak mampu, kena tolonglah orang lain tulis bagi orang yang mampu. Baik, sambungan, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Hendaklah menyaksikan hutang itu 2 orang lelaki dari kalangan kamu. Fa in lam yakuna rajulain, kalau tidak ada 2 saksi lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Kerana di sisi agama 2 orang perempuan sama nilai dengan seorang lelaki. Dari orang-orang yang kamu setuju menjadi saksi, supaya jika seorang dari saksi perempuan itu lupa, maka diingatkan oleh seorang lagi. Dalam Quran ni sebut lupa. Tapi orang perempuan payah lupa. Betul tak? Ya ke? Yang mudah lupa ke payah lupa? Ada benda dia tak lupa, ada benda dia lupa. Tu jawapan yang adil lah tu. Biasa kalau barang payah nak lupa. Kita balik rumah tanya aku, mana orang selalu lupa barang dekat rumah? Suami dia. Letak barang tak mana, tak dia lupa. Baru letak tadi. Dia kalau barang seminggu lepas pun dia tahu lagi duduk mana. Tu barang dalam rumah lah. Tapi ada benda-benda dia lupa juga. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau dia lupa, ada satu lagi yang mengingatkan dia. Baik. Berkaitan dengan bab ini, janganlah orang perempuan dia rasa tak aci lah Allah Ta'ala jadikan dia macam tu kan. Tak ada. Allah kan maha adil. Kita dah kata tu. Kan pada setiap tu ada keuzuran. Itu sebahagian daripada keuzuran yang Allah Ta'ala bagi. Sifat dia macam tu, jadi dia akan disoal. Maknanya kalau di hari akhirat, orang lelaki akan dapat soalan 2 kali ganda lah berat daripada orang perempuan. Baik, orang panggil secara umumnya, kita kata kalau Allah bagi kelebihan di akhirat, di dunia orang lelaki dapat 2 bahagian wanita, maka di akhirat orang lelaki kena tanggungjawab 2 kali ganda daripada wanita. Kan gitu konsep keadilan yang kita sebut tadi. Memang betul pun lagu tu. Berasa takut pula. Tapi jangan bimbang, sebab memanglah Allah Ta'ala ni maha adil. Bagi setiap orang tu ada kelebihan dia masing-masing. Cuma dalam bab ni untuk lebih jelas, di mana dalam hadis Nabi SAW menyebut satu hadis yang panjang berkaitan dengan wanita ni, kita ambil iktibar. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirnal istighfar. Wahai para wanita, kata Nabi, bersedekahlah dan banyakkanlah istighfar, kerana aku melihat kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Tu hadis Nabi kata. Ada orang tanya, ada satu, kalau macam tu tak aci lah. Jawapan dia bukan aci tak aci. Jawapan dia ni, Nabi nak bagi peringatan. Soalan, Ustaz, kalau macam tu apakah penghuni syurga majoriti lelaki? Maknanya kalau gitu
majoriti wanita duduk dalam neraka, majoriti lelaki dalam syurga. Begitukah? Jawapannya bukan. Tak begitu. Even dalam syurga pun ramai wanita. Betul. Mana dalil dalam syurga ramai wanita? Bidadari memang dicipta untuk syurga. Ini wanita. Dalam syurga, setiap lelaki yang nak masuk syurga, Allah akan pasangkan dia dengan 2 wanita dunia. Paling-paling kurang. Bagaimana satu lagi? Saya ingat saya, suami saya ni, saya seorang je. Betul, dalam hadis sebut. Pasal apa? Pertama, wanita ni ramai. Dalam syurga ni tak ada yang bujang. Tak ada. Allah Ta'ala jadikan nikmat syurga ni pasangan. Termasuk dalam nikmat syurga adalah berpasang-pasangan. Jadi ada kes-kes, contoh kita kata, mari mana setiap lelaki ada 2 pasangan. Pertama, ada wanita yang dia masuk syurga, suami dia masuk neraka. Seperti Fir'aun, isteri dia Asyah, pemimpin wanita syurga, suami dia Nuh, bapa penghuni neraka. Jadi siapa pasangan dia dalam syurga? Dia akan dipasangkan dengan ahli syurga. Ada wanita yang memang dia hidup di dunia tak ada pasangan, sampai ke akhir hayat tak ada jodoh di dunia. Tapi yakinlah, pasti Allah jaduhkan dia dengan penghuni syurga. Mesti, sebab termasuk nikmat syurga adalah nikmat berpasang-pasangan. Sebab tu Nabi SAW sebut, bila orang lelaki masuk syurga bersama 2 orang isteri. Kalau hak dulu di dunia ada 4 lah masuk. Kalau ramai lagi lah masuknya. Yang penting, kalau berdasarkan hadis tersebut, berarti mana ramai, lelaki ke wanita dalam syurga? Wanita. Sebab memang wanita ni jumlah dia ramai. So janganlah hadis ni menyatakan kita rasa, oh, Nabi nak pesan kat kita supaya kita jadi ahli syurga. Bukan Nabi nak kata wanita ni, oh dia paling ramai dalam neraka, berarti dia sikit dalam syurga. Tak. Wanita ni memang Allah Ta'ala takdirkan jumlah dia ramai. Jumlah dia ramai. Allah takdir macam tu dah. Sebab tujuan Allah Ta'ala untuk membiak-biakkan manusia ni melalui wanita. Sebab tu seorang lelaki di akhir zaman, nisbah dia satu lelaki sampai 50 wanita. Ramainya. Jadi jangan kerana hadis Nabi sebut wanita paling ramai ahli neraka menyebabkan wanita-wanita beriman berasa sedih hati. Wanita beriman, dia tak tengok hadis ni sebagai satu janji bahawa dia akan ke neraka, dak. Dia lihat sebagai satu nasihat daripada Nabi, dan dia juga ada satu keyakinan di syurga juga banyak tempat untuk wanita. Jadi ceritanya bagaimana kita nak menempatkan diri dalam syurga, baik lelaki ataupun perempuan. Cuma hadis ni relate dengan hadis kalau wanita lupa tadi kan, cerita dia. Pasal hadis ni ada bab tu. Bila Nabi kata macam tu, Nabi suruh buat apa? Nabi suruh sedekah, Nabi suruh banyakkan istighfar. Adalah seorang wanita pun tanya, qalat imra'atun minhum jazlatan, wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli an-nar. Rasulullah, kenapa wanita paling ramai masuk neraka? Jadi dia tanya. Jawapan dia, kata Nabi SAW, tukthirnal la'na. Sebab wanita ni bila cakap mulut dia tak jaga. Banyaknya laknat, caci. Banyak laknat, banyak caci. Tukthirnal la'na, banyak laknat. Wa takfurnal ashir, dan banyaknya mengkufuri pasangan.
Kufur ni maknanya tidak terima kasih dan tidak syukur dengan pasangan dia. Kalau dalam hadis yang lain buat baik 10 tahun pun tengok satu kesalahan dia kata Allah tak pernah buat baik kat saya. Dia kata macam tu. Nah, itu memang sifat dia, emosi dia menyebabkan dia kata macam tu. Tapi dia lupa perkataan yang keluar di mulut dia ni kadang-kadang panggil melukakan tanpa sedar. Dia tengok tahulah ada suami pun macam tak ada je dia kata. Dia kata lagu tu, ada macam tak ada. Aku ni mati ke tunggu kayu ke apa? Mayat hidup ke apa? Nah, kadang-kadang perkataan tu kita rasa macam biasa. Tapi realitinya dia mengandungi unsur-unsur tidak bersyukur. Padahal dia ada duduk cokaf gitu, duduk saja pun muncul dia ada. Nah, bila dia tak ada barulah kita kelipah pun tak ada. Tapi tanya dia ada, kata macam tak ada je, ada pun macam tak ada je. Nah, kita je mari dia duduk terlentang ni kat atas sofa, macam tak ada je kata. Tapi kata Nabi macam itulah. Dua tu kena hati-hati. Dua perkara tu banyak menyebabkan wanita menuju neraka. Dan di hujung hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin aghlabu lidhi lubbin minkunna." Dan aku tidak melihat orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya boleh mengalahkan orang yang cerdik, orang yang memiliki akal lebih daripada kamu. Jadi Nabi kata, wanita ni walaupun begitu dia hebat. Hebat mana? Dia ni kurang akal, kurang agama, tapi boleh mengalahkan orang yang memiliki kepintaran dan kehebatan. Itulah orang lelaki walaupun misal dia congek gini dah. Oh misal congek macam ni misal. Kerja dia ke apa kerja? Warden penjara, bengih tu. Wow, duduk dekat warden tu, cengeng ni jangan nak marah. Oi, marah ke marah ke apa? Penghuni penjara tu. Balik rumah dekat congek tu turun bawah. Dengar hak di rumah abang. Betul lah Nabi kata macam tu. Nabi kata macam tu. Jadi ada wanita cerdik, dia tanya pula Rasulullah, kenapa Nabi kata kurang akal dan kurang agama? Ini nak relate dengan ayat kita. Kata Nabi SAW, kurang akal Nabi sebut kerana dalam persaksian mereka kena ada dua berbanding satu lelaki. Itu Nabi kata. Jadi agama menetapkan saksi wanita ni mesti kalau tak ada seorang lelaki kena dua wanita. Di sini dia panggil kurang akal dari sudut tu. Bukan tak cerdik, bukan tak gapo. Cuma Nabi sebut dari sudut tu Allah menetapkan macam tu. Kurang agama pula adalah kerana dia ada hari dia tak salat dan ada hari yang dia tak puasa. Okey, itu maksud kurang agama. Tapi salat memang Allah bagi uzur. Tak adalah istilah dia nak kata tak aci dah. Ini dah maksud ni kurang agama dan kurang akal. Ala kulli, ini peringatan daripada Nabi agar kita meraih jalan syurga. Dan berbalik kepada ayat ni, inilah juga sebab Allah Ta'ala mentakdirkan bagi seorang lelaki kalau tak ada ganti dengan dua wanita. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau satu daripadanya lupa, maka dia boleh diingatkan oleh seorang lagi. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Kalau tiba-tiba ada pertikaian ataupun minta untuk dijadikan jadi saksi, maka janganlah orang yang diminta menjadi saksi itu enggan hadir. Kalau orang panggil, datanglah. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masa sama ada kecil ataupun besar. Jadi ini
panggil perintah di atas perintah. Mula-mula Allah Ta'ala suruh tulis hutang. Lepas tu di bawah Allah Ta'ala kata jangan pula jemu untuk menulis walaupun hutang tu kecil. Kecil atau besar tulislah hutang. Kecil atau besar tulis. Hutang juta-juta tulis, hutang ribu-ribu tulis, hutang ratus-ratus pun tulis, hutang ringgit-ringgit pun tulis. Kalau nak selamatlah siapa kena tulis ni? Patutnya orang yang berhutang. Ni dia ni hak jual tulis tu toket kedai. Mak, hari ni telur 3 biji masuk buku. Mak dia tulis. Dia tak ingat-ingat dah. Lepas tu dia tanya pula, "Pergi esok mak, hari ni nak beli beras lah 1 kilo." Tulis masuk tu. Lepas tu lama-lama dia pun, "Mak, berapa dah hutang itu?" Dia tak ingat pun hutang dia. Kena buka lah kawan ni. Tak apalah kawan ni tolong tulis kat dia lah maksudnya. Tapi sebenarnya yang kena tulis patutnya dia. Ada mak berapa dah? Dia pun tulis hari ni hutang. Dia ada buku dia. Andai kata tiba-tiba berlaku sesuatu kepada dia, anak dia berjumpa buku tu, orang boleh selesaikan hutang dia. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala kata wala tas'amu, jangan jemu untuk tulis, kecil ke besar tulislah. Ni. Sebab tu kalau nak mudah, nak selamat, jadilah orang yang memberi bukan yang menerima. Memberi ni kita lupa pun tak apa, aku lupa dah berapa hutang aku dengan dia. Tapi di sisi Allah benda tu berjalan dah pahala. Betul tak? Tapi kalau aku lupa dah berapa aku tak bayar lagi, sudah. Tu naya. Jadi jangan jemu untuk menulis, terutamanya bagi orang yang berhutang. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan keterangan saksi dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan. Mana kalau tiba-tiba berapa dah hutang? Aku tak ingatlah hutang aku berapa. Tanya juga orang tu, berapa dah mu ambil daripada aku pun lupa dah hari tu. Jadi tiba-tiba cuba tengok balik hari tu rasa ada tulis, kita tulis. Bila tulis hilanglah keraguan. Nah, Allah Ta'ala dah tetapkan macam itulah cara kita kalau nak berhutang. Wa illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha, kecuali kalau perniagaan tunai, tijaratan hadiratan, jual beli waktu tu hadir, maknanya jual beli tunai. Kalau jual beli tunai tak apa, tak tulislah sebab settle lah. Dia ambil barang, aku bagi duit, settle. Antara kita tak ada apa-apa, settle. Selesai. Kalau tak tulis pun tak apa. Kalau tak ada resit dia boleh tanya, nak resit ke tak nak? Dia kata nak bagi. Nak resit tak nak? Tak nak, tak apa. Pasal apa? Sebab mana dah settle. Wa ashhidu idza tabayatum, dan berilah saksi atau adakanlah saksi apabila kamu berjual beli. Jual beli ni lain, hutang lain. Tiba-tiba dalam ayat ni jual beli pun kena saksi. Sudah. Macam mana Ustaz? Kalau kita belikan dekat kedai mak tu kena bawa saksi 2 orang. Mak ikan 1 kilo. Kamu tengoknya aku beli dengan mak 1 kilo. Gitu kan? Ada. Ayat ni memang ada, tapi dalam tafsir menyebut ayat ni telah dimansuhkan dengan ayat selepas ni yang kita akan baca. Mana kalau kita dah mempercayai satu sama lain dalam urusan jual beli, tak perlu lagi saksi. Tapi kalau nak hadirkan saksi juga dalam transaksi tunai yang bukan hutang, boleh. Hukumnya sunat. Kalau kita dapat hati-hati, walaupun kita beli tapi benda ni kita takut dia lupa kita dah bayar kat dia, ataupun kita nak minta resit, bukan sekadar resit nak, saksi pun nak contohnya, maka dibolehkan. Sunat sebagai hukum asal Allah Ta'ala suruh jadikan saksi sebelum masuk.
berdasarkan dalil ada satu jual beli Nabi dengan seorang Arab. Nabi beli kuda. Orang Arab tu lupa dijualkan Nabi. Lupa. Adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Orang Arab tu dia lupa. Nabi kejar kuda tu. Orang Arab kata, "Apa mau kejar aku?" Nabi kata, "Aku beli dah kuda ni." Arab kata, "Mana ada, aku tak jual." Nabi kata, "Aku beli dah." Arab tu kata, "Ada tak saksi?" Nabi bertanya, "Siapa dia?" "Ada saksi. Oleh aku menyaksikan lelaki ni aku beli kuda dia." Ada seorang sahabat, "Aku jadi saksi ya Rasulullah, aku bersaksi kamu beli kuda ni." Jadi dalam cerita ni hujung Nabi tanya, "Macam mana membersaksikan aku beli kuda?" "Aku menyaksikan kebenaran bahawa engkau tidak pernah berdusta." Jadi saksi dari sudut tu. Nabi nak sebutnya, bila Arab tu minta Nabi saksi, Nabi panggil sahabat siapa boleh jadi saksi. Berarti boleh dalam urusan jual beli sunat untuk kita panggil saksi. Boleh. Terutama jual beli besar. Ataupun kita takut dia lupa, kita dah bayar kat dia. Ada juga dah jual beli. Kau bayar dah gitu. "Ya, kamu bayar." "Aku ingat mengutang itu." "Dah, aku bayar dah." Ada saksi. Kalau saksi, kalau tak ada resit dan sebagainya, tu baik. Jadi jual beli pertama tunai, tak tulis pun tak apa. Saksi tak ada pun tak apa. Tapi kalau untuk lebih selamat, dibenarkan untuk tulis dan dibenarkan untuk bawa saksi. Okey. Wala yudarra katibun wala syahid, dan janganlah saksi ataupun penulis disusahkan dengan hutang itu, dengan urusan itu. Jadi dia hanya tukang tulis, dia hanya saksi, tak ada kaitan dengan hutang. Janganlah tiba-tiba bila kawan tu tak boleh bayar, "Mu dah saksi, mu kena bayar." Jangan kata gitu. Nah, mu tulis itu, mu kena bayar. Aku tu tulis je. Wala yudarra katibun wala syahid. Janganlah seorang saksi disusahkan, janganlah seorang penulis juga disusahkan. Kemudian masa panjang pula dah ni. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau tiba-tiba kamu melakukan demikian, itu perbuatan derhaka. Kalau kamu yang melakukan demikian, perkara yang dilarang, itu menyusahkan saksi dan juga penulis, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan fasik yang ada pada kamu, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan Allah dengan keterangan ini mengajar kamu, dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, esok ada satu lagi iaitu last ayat, wa in kuntum ala safarin. Tiba-tiba berhutang waktu musafir, tak jumpa saksi, tak boleh nak tulis. Macam mana keadaan dia? Kita sambung esok pada ayat 283. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.